Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, dalam video ni saya akan terangkan tentang topik area under a curve. Okey, kita tengok dulu, kita nak dapatkan luas di bawah garis lengkung. Okey, yang pertama sebelah kiri ni adalah along x axis, di mana sebelah kanan pula adalah along y axis. Okey, bagi luas di bawah lengkung maksudnya kita akan tengok pada limit dulu. Limit contoh dekat x axis ni kita akan tengok pada limit a hingga p. Okey, dan lengkung yang diberi adalah y equal to fx. Okey, so kita luritkanlah mana yang kita nak dapatkan luas tu. Okey, dan ini adalah luas di atas paksi X dan yang sebelah sini adalah luas di bawah paksi X. Di mana bila luas di bawah paksi X, kita akan dapat nilai tu sebenarnya kita akan dapat negatif. Negatif ni sebenarnya menunjukkan kedudukan dia di bawah paksi X. Tetapi luas yang kita akan dapat nanti kita akan positifkanlah sebab luas tiada yang negatif. Luas mestilah sentiasa positif. Okey, dan formula untuk luas adalah A equal to limit A to B y dx, di mana y adalah fx. Dan kita tengok sini dx, so dx ni maksudnya along x axis. So fx dx. Okey, begitu juga untuk y axis, di mana limit y axis kita akan tengok pada paksi y. Okey, kita akan tengok pada paksi y, di mana limitnya. Okey, lepas tu kita luritkanlah daripada limit A ke B. Okey, luas di bawah graf dia adalah di bawah persamaan x equal to fy. Okey, dan formulanya adalah ABX dy. Di mana X ni mestilah dalam sebutan Y sebabnya hujung ni adalah dy. Dy ni menunjukkan paksi Y. Sama juga macam X axis tadi, kalau kita dapat negatif maksudnya ia menunjukkan luas tadi duduknya di sebelah kiri paksi Y lah. Dan kita akan positifkan. Okay, kita tengok pada example. Given a curve y equal to x square plus 4, calculate the area under a curve about x axis. Okey, sekarang ni kita dah tahu dah persamaan garis lengkung ni adalah y sama dengan x kuasa 2 tambah 4 dan limitnya kat sini adalah negatif 2 hingga 2. Okey, so kita masukkan dalam formula sini. A dia adalah negatif 2 dan B dia adalah 2. So kita masukkan equationnya x square plus 4 dx. Kita integratekan macam biasa. So kita akan dapat x kuasa 3 per 3 tambah dengan 4x dan limitnya adalah negatif 2 hingga 2. Masukkan nilai x sama dengan 2 dan nilai x sama dengan negatif 2 supaya kita akan dapat jawapan luas lah. Okay, kita gantikan dulu. Okey. Tolak dengan sini negatif 2 kuasa 3 per 3 tambah dengan 4 dan dengan negatif 2. Okey, so kita akan dapat jawapan kat sini. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat 64 per 3 dan unit luas adalah unit square. Okey, ini untuk example yang pertama. Kita tengok example yang kedua. Example yang kedua, given a curve x equal y square minus 2y, calculate the area under a curve about y axis. Okey, sekarang ni kita nak selesaikan soalan ni terhadap paksi x. Okey, so bila terhadap paksi x, limitnya kita akan paksi y. So bila terhadap paksi y, limitnya kita akan tengok pada y lah. Okey, so A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Dan persamaannya adalah persamaan luas dia, formulanya adalah ABX dy. Okey, di mana X ni in term Y. Okey, so kita masukkan kat sini limitnya 1 hingga 2. Okey, yang ni Y square tolak dengan 2Y dy. Okey, kita integratekan dia, kita akan dapat Y kuasa 3 per 3 tolak dengan 2Y kuasa 2 per 2. Limit 1 hingga 2. Okey, lepas tu kita gantikan masuk y sama dengan 2 dan tolak dengan y sama dengan 1. So sini akan jadi 2 kuasa 3 per 3 tolak dengan 2. Yang ni kita boleh potong kita boleh potong dulu. So tak perlulah sini. Okey, so sini 2 kuasa 2. Okey. Tolak dengan 1 per 3 tolak dengan 1. Okey, kita boleh selesaikan. Sini kita akan dapat negatif 4 per 3
Okey, tolak dengan, okey, sini kita akan dapat negatif 2/3. Okey, so jawapan akhirnya adalah 2/3 unit kuasa 2 sebab luas. Okey. Okay, next seterusnya masih lagi area under a curve tapi kali ini area by a curve and a straight line graph. Okey, maksudnya kita nak cari luas di bawah dua persamaan lah, satu persamaan lengkung dan satu lagi persamaan garis lurus. Okey, kalau kat sini kita boleh tengoklah persamaan lengkung disimbolkan sebagai y equal to fx dan persamaan garis lurus y equal to gx. Okey, bila dapat soalan macam ni, awak kena identify sama ada kita nak dapatkan luas kawasan melurit ni tau. Jadi kita kena identify sama ada kita perlu tambah ataupun tolak. Okey, saya bagi tips dekat sini. Okey, bila kita nak tahu tambah atau tolak, kita akan tengok dulu pada titik persilangan. Persilangan. Okey, intersect Okey. So kat sini titik persilangannya dekat sini. Okey, lepas tu pada titik persilangan ni kita bawa ke bawah. Kita bawa turun sebab terhadap paksi X kan. So kita bawa ke terhadap paksi X. Kalau pada titik persilangan ni kita bawa ke bawah dan tidak mengenai kawasan belurit, jadi operasi yang kita akan gunakan adalah tolak. Tolak apa? Maksudnya luas A tolak dengan luas B. Barulah kita dapat shaded area. Luas A ni bukan pada kawasan belurit tau. Luas A, maksud luas A ni adalah luas di bawah lengkung. Di bawah Y sama dengan Fx. Ini luas A. Ini adalah luas A. Dan luas B adalah di bawah garis lurus ni. Ini luas B. Kat sini luas B. Inilah dia ada kat sini kan. Ni luas B. Okey, jadi bila kita dah tentukan A tolak B, kalau awak tekapkan ni, A tolak B, awak akan dapat shaded ni, shaded area awak akan dapat. Okey, so formulanya adalah, kat sini kita gunakan A lah Okey, so kini AB tolak Fx dx tolak dengan AB Gx dx. Okey, tolak. Okey, kita tengok rajah sebelah kanan pula. Okey, rajah sebelah kanan, okey kita buat macam tadi. Okey, pada titik persilangan ni kita bawa ke bawah. Dan ianya menyentuh shaded area menyentuh shaded area. Okey, so kalau macam ni tambah. Operasi yang kita akan gunakan ni adalah tambah. Maksudnya luas A ni, ini adalah luas A Ini luas A. Luas A bawah segitiga bawah garis lurus dan luas B adalah di bawah lengkung. Ini luas B. Jadi kita nak tahu jumlah keseluruhannya, kita kena tambahlah A tambah dengan B. So kita akan dapat luas keseluruhan. Okey, so saya simbolkan A, B, C Okey, so ini A ke B. Okey, lepas tu yang ini adalah B ke C. Okey, so A ke B adalah di bawah Fx iaitu di bawah garis lurus. Okey, lepas tu limit B ke C adalah di bawah persamaan Gx dx. Okey. So ini adalah yang paling utamalah, paling penting bila melibatkan straight dan juga curve. So awak kena tahu, kita kena tahu dulu sama ada tambah ataupun tolak. Okey, seterusnya iaitu kita tengok pula terhadap y-axis, along x-axis. Kalau tadi kita tengok pada intersection point dan kita bawa ke paksi x, now yang ni kita akan bawa ke paksi y. Kita bawa ke paksi y. Okey, tidak mengenai kawasan menurik, maksudnya operasinya adalah tolak. Operasinya adalah tolak. So lepas tu kita tengoklah limit dia. Kita gunakan sini A, B lah Okey, so A sini ke B. Yang ni pun samalah A ke B. Okey, apa tolak apa? Kita tengok kalau kat sini FY iaitu di bawah lengkung. Kalau kita tengok A ni, luas A, kalau luas A ni adalah semua sekali ni, luas A. Ini luas A. Dan luas B adalah di bawah garis lurus. Luas B. Ni bawa luas B. Jadi kita kena tolakkan A tolak dengan B. So nanti kita akan dapat yang ni lah. Okey. Next yang sebelah ni. Okey, ni tambah Ada typing error sikit sini. Tambah.
Okey, so sama juga kita bawa ke sebelah ke paksi Y. Okey, dan mengenai kawasan menurik jadi kena tambah. Jadi luas A tambah dengan luas B. So AB FYDY tambah dengan BCGYDY. Okey, tengok example. Given the region bounded by y equal to x minus 1 square and y equal negative x plus 7. Calculate the area about x axis. Okey, sekarang ni kita nak solve the problem ni about x axis. Kita nak dapatkan luas dia. Okey, so kita tengok dulu kat sini pada titik persilangan. Okey, pada titik persilangan ni bila kita bawa terhadap paksi X, dia menyentuh kawasan penurik. Jadi operasi yang kita gunakan adalah tambah. Kita kena tambah. Okey, jadi A1. A1 kalau tengok kat sini, A1 kita akan gunakan equation A1 ni sebab dia di bawah lengkung. So, equationnya adalah Y sama dengan X tolak 1 kuasa 2. Dan A2 adalah luas di bawah garis lurus. So, Y sama dengan negatif X tambah 7. Okey, so kita dapatkan luas dulu untuk A1. A1 limit dia iaitu daripada 0 hingga 3. Kita dapatkan daripada 0 hingga 3. Lepas tu, sini X tolak 1 kuasa 2 dx. Okey. So ini adalah composite function. Okay, so awak you all boleh ingat balik untuk integration ax tambah b power of n dx. So dia akan jadi 1 over ax tambah b n plus 1 over n plus 1 plus c. Okey, so kita akan gunakan formula ni dah. Kalau kat sini tengok x dia perkali dia adalah 1. Okey, so kita terus tak perlulah buat satu persatu. Kita buat x tolak 1 kuasa 3 per 3. Dan limit dia adalah 0 hingga 3. So kita masukkan sini 3 tolak 1, so 2 kuasa 3 per 3. Tolak dengan menggantikan X dengan 0, so kita akan dapat sini negatif 1 per 3 lah. Itu 1 per 3. Okey. So kita selesaikan sini, kita akan dapat 8 per 3 tambah dengan 1 per 3. So kita akan dapat jawapannya sini 9 per 3 unit kuasa 2. Okey, sekarang ni kita dah dapatkan A1. Now kita calculate pula untuk A2. Kita calculate untuk A2. A2 di bawah negatif X plus 7. Okey, so limit dia 3 hingga 7 negatif X tambah 7 dx. Okay, so kita selesaikan, kita akan dapat sini negatif X kuasa 2 per 2 tambah 7X dan limitnya adalah 3 hingga 7. Gantikan X sama dengan 2, X sama dengan 7 dan X sama dengan 3. So kita gantikan, kita akan dapat sini negatif 49 ataupun saya masuk dululah negatif 7 kuasa 2 per 2 tambah dengan 7 dan dengan 7. Okey. Tambah dengan negatif 3 kuasa 2 per 2 tambah dengan 7 dan dengan 3. Okey, so kita selesaikan sini, kita akan dapat 49 per 2 tolak dengan 33 per 2. So kita dapat jawapannya adalah 8 unit kuasa 2. Dah dapat nilai A1 dan A2, sekarang ni kita tambahkan sebab nak dapatkan dia punya area dia adalah A1 tambah dengan A2. So A1 9 per 3 tambah dengan A2 dia adalah 8. Okay, 9 per 3 ni tadi 9 per 3 adalah bersama dengan 3. Ni pun terlepas pandang 9 per 3 adalah bersama dengan 3. So sini kita buat 3 tambah 8 dah sama dengan 11 unit kuasa 2. Okey, habis example yang terhadap paksi X. Kita tengok pula example terhadap paksi Y. Okey, untuk soalan ni kita ada dua persamaan. Okey, so kita bawa ke
Kita bawa ke paksi Y. Okey, tidak mengenai kawasan melurit. Jadi operasinya adalah tolak. Apa tolak apa? Okey, tengok garisan yang paling kanan ni adalah garis lurus. Okey, so nanti A1 ni adalah di bawah garis lurus. Y sama dengan 2X. Dan A2 adalah di bawah lengkung. A2 adalah di bawah lengkung, di bawah X equal to Y square over 8. Dan operasi yang kita nak buat adalah A dia sama dengan A1 tolak dengan A2. Kalau kita lukis ni, A1 dia adalah ni A1 dia. Segitiga ni. Ni A1. Ni A1. A2 dia di bawah lengkung. Ni A2 Okey. Okey. So boleh tolakkanlah kalau kalau awak lukis dan awak tekapkan, so nanti awak akan dapat A1 tolak A2, you all akan dapat kawasan melurit ni. Okey. Sekarang kita tengok solution. Okey, sekarang kita tengok solution. Okey, formulanya adalah limit dia A hingga B. Okey, formulanya ini A equal to X dy. Sebab terhadap paksi Y. Okey, so kita tengok dulu kat sini. A1 dah dalam, A1 ni in term X, Y equal to 2X. Okey, jadi kita kena tukarkan dulu. Untuk A1 ni kita kena tukarkan dulu. Okey, so X sama dengan Y over 2. Kena buat ni yang ni. X equal to Y over 2. Okey, kemudian yang kedua ni X equal to Y square over 8 ni tak perlu tukar sebab dah X ni dah in term Y. So tak perlu tukar. Dan limit dia kalau tengok sini dia bagi koordinat. Koordinat untuk intersection adalah 2, 4. Okey, so ini X, ini Y. Okey, so kita punya limit dia adalah sifar hingga 4. Okey, so kita tengok bagi A1. Okey, A1 limit dia sifar hingga 4. Okey, then dia punya persamaan dia adalah Y over 2 dy. Okey, so kita dapat sini Y square over 4 dan limit adalah sifar hingga 4. So kita akan dapat sini 16 per 4, so kita akan dapat 4 lah. Kita akan dapat 4 unit kat sini. 4 unit square. Okey, untuk A2 pula kita akan dapat kita masukkan dalam formula. So sifar hingga 4 Y square over 8 dy. Okey, so kita akan dapat sini Y cube over 24. Dan limitnya adalah sifar hingga 4. Okey, so kita masuk dalam ni, kita akan dapat sini 64 per 24. Ataupun bila kita pemudahkan, kita akan dapat jawapannya adalah 8 per 3 unit kuasa 2. Okey, so kita selesaikan sekarang ni. Kita punya luas kita adalah A1 tolak dengan A2. So tolakkan. 4 tolak dengan 8 per 3. 4 tolak 8 per 3. So kita akan dapat sini jawapannya adalah 4 per 3 unit kuasa 2. So itu saja untuk topik kali ini. Sekian, terima kasih.